يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني أذكر Ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wazi tusamma sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah. Dan ini mana? Ini sifat. Wazi ini hazihi sifat. Mana sifat wujud itu tu sama dinamakan dia sifatan tu maf'ul tu. Di dalam tu sama tu domain kembali pada zi. Sifat itu dinamakan dia sifat nafsiyah. Nah tu. Dia asal nafsiyah ni memanglah yang sifat yang dituju kepada diri. Tapi nafsiyah sebenar-benar maknanya nafsiyah ni la tuqadu zat biduniha. La tuqalu zat bidunia, tak diakalkan, tak diterimanya akal dan kalau tidak ada sifat tadi, tak diterima adanya suatu zat kalau tidak ada sifat tu. Ma la tuqalu zat biduniha, kalau tak ada dia akal tak terima. Kalau tak ada tak diterima ada sesuatu zat kalau tidak ada dia. Contoh kalau kita apa? Sesuatu zat tu tidak bersifat dengan ada. Tak panggil zat kalau tak ada. Macam kalau kita belum ada anak, kita tak panggil anak. Kita tak kata kita ni ada anak sebab tidak ada zat. Dia tadi aku ada anak. Aku ada anak. Kita tanya kamu ada anak, kamu kahwin bila? Tak kahwin lagi lah. Jangan kawan, putuskan hubungan. Kita nak hukum ada, dia mesti kena ada tubuh. Kena ada diri anak, bukan ada. Itu dia panggil la tuqalu zat bidunia. Tak diterima akal adanya zat tanpa ada dia. Itu nafsiyah. Contoh apa dia? Kita tak boleh kata jirim kalau tak ambil lapang. Jadi mengambil lapang tu dia panggil sifat nafsiyah bagi jirim. Ni di sifat nafsiyah ni umum lah. Contoh apa dia? Kita. Bila sebut kita mesti baharu. Tu sifat nafsiyah kita. Mana ada makhluk yang tak baharu? Itu panggil sifat nafsiyah. Tak tahakkuk. Ataupun dia panggil la tatahakkuku zat biduniha. Apa tu kalau kita belajar lagi, Tok Guru yang tinggi-tinggi dia kata apa? Mengambil lapang tu sifat nafsiyah bagi jirim. Apa makna? Bila sebut jirim mesti ambil lapang. Bila sebut makhluk mesti baharu. Tu. Dan bila kita sebut sesuatu jisim sendat mesti dia ada. Kadang mana boleh kita kata ada? Tu dia sifat nafsiyah. Selain sifat nafsiyah ni kita hurai, selain daripada kita hurai maknanya bila dia menjurus kepada tuan, kepada diri seseorang, macam sebut karim ada, disebut ada tu terus menjurus kepada tubuh karim. Dan yang kedua, nama dia nafsiyah sebab tak diterima kata adanya Tuhan kalau tidak ada sifat wujud. Bagi faham elok ni, baru boleh cerita, baru boleh mengajar. Kalau tidak kita jadi duk bohong. Pada kata duk bohong. Tu. Tapi tak apalah tingkat kamu kau dah bagi hafal boleh. Tu. Itu nafsiyah. Summa taliha, kemudian menyusuli nafsiyah. Tapi menyusuli kena tulis fi zikri pada sebut. Bukan menyusuli itu hakikat. Selepas nafsiyah baru talbiyah, jangan. Itu sifat Tuhan mana ada bersusun. Summa kemudian menyusuli mengeringinya sifat nafsiyah oleh 5 sifat
Salbiah. Menyusul ini, yakni pada sebut dan kira. Lepas tu kita pun kena faham. Sifat Tuhan ni bukanlah pertama nafsiyah, kemudian baru salbiah, kemudian baru ma'ani. Jangan duk sebut baru-baru. Tu. Ataupun kita semua sifat Tuhan pertama wujud, kemudian barulah kidam, kemudian barulah baqa, kemudian barulah mukhalafah. Jangan. Sifat Tuhan ni dia bukan bersusun. Sebab kalau jenis baru-baru ni baru ada pun ni sifat Tuhan ni dulunya tiada, tak qadim. Ada Allah, ada sifat ni. Ada Allah tidak ada permulaan, sifat-sifatnya juga tidak ada permulaan. Jadi cuma bila nak sebut 20 sifat serentak tak boleh. Siapa boleh sebut serentak dalam satu saat? Wujud sampai kalam. Tarik nafas lepas cakap 20. Berkam. Tak boleh. Jadi Hindu. Kan? Kalam tu jadi kalam. Tak boleh. Melainkan kena wujud, kidam, baqa'. Jadi ulama pun fikir. Ulama fikir. Nombor satu kena kata Tuhan ada lah. Mana nak kata sifat-sifat lain, bubuhlah sifat wujud. Okey. Nafsiyah. Itu tak apalah. Kira akal pun memang munasabah. Kemudian kenapa sebut salbiah? Kenapa tak sebut ma'ani terus? Ma'ani kan sifat yang ada. Dia sifat yang ada betul-betul ni ma'ani ya. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab, dia sebut lau kushifa anal jara'in tu ma'ani saja. Bukan sifat lain tak. Sifat lain kalau buka hijab pun tak nampak. Cuma faham je saya ni. Saya ni tak perempuan ni. Tak perempuan ni scan pun tak nampak. Tapi sifat saya, sungguh saya ni bukan perempuan. Tapi diri bukan perempuan tu tidak ada pun. Sungguh saja hukumnya. Tetapi pendengaran saya, penglihatan saya, kalau Allah nak tunjuk, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat. Tu makni saya, sifat makni. Ilmu pengetahuan saya yang ada dekat kepala saya ni, boleh tengok. Banyak mana dia duduk. Boleh tengok. Tu makni. Tu. Baik. Kenapa disebut salbiah dulu? Kemudian baru sebut makni. Sebab bila kita hukum Allah tu ada, lalu kita kena bersihkan. Tapi bukan bersih di Tuhan. Kat Tuhan tak perlu duduk bersih. Kita bersihkan di pegangan dan di akidah kita, bahawa tidak ada perkara-perkara yang ni dia panggil mimbabi takhliyah ala tahl. Mimbabi takdimi takhliyah ala tahliyah. Kita takhliyah dulu. Takhliyah ni bersihkan dulu pegangan kita. Bersih pegang kita terhadap Tuhan. Mana apa? Tuhan bukan baharu, Tuhan bukan binasa, Tuhan bukan menyamai makhluk, Tuhan tidak menumpang. Bila kita faham ni, lalu dah bersih dah segala yang tak layak di pegangan kita, baru bubuh tahliyah hiyah dengan sifat ma'ani. Lepas tu cuba kita tengok kitab tasawuf. Penawar habis hati. Kitab tasawuf mana pun dia akan sebut apa? Sifat-sifat mazmumah dulu. Betul? Takabur, riya, bomboh. Kemudian dia baru sebut sifat-sifat kepujian. Sabar. Dia suruh faham dulu sifat-sifat buruk, lalu takhliyah, suci buang, kemudian tahliyah, hiaskan dengan sifat-sifat. Ni dah sifat buruk tak buang lagi, nak bubuh dah. Jadi macam tuang air di atas daun keladi. Faham? Sebab tu disebut salbiah dulu. Disebut salbiah dulu supaya semua faham bahawa Allah ni maha suci daripada segala-gala. Takkan 5 tu saja Tuhan maha suci? Dia tanya pula kita. Tuhan tak baharu, Tuhan tak binasa, Tuhan tak nyemai, cukup tu. Cukup dah bagi orang yang cerdik. Saya nak kena tu. Kan? Ni dia panggil dulu ni. Sifat-sifatnya ada kat Tuhan tu, macam salbiah 5, dipanggil ummahatus sifat. Induk dan ibu bagi sifat-sifat yang lain. Kalau kita kata ma'ani Tuhan banyak lagi, ma'ani tu cukup di 7 tu, dia panggil ummahatul sifat. Dia panggil induk, ibu bagi segala sifat yang lain. Bila kita faham Tuhan ni tidak baharu, Tuhan tidak binasa, Tuhan tidak menyamai, maka kita boleh hukumlah. Tuhan bukan lembung, Tuhan bukan besi, Tuhan bukan kayu. Bukan besi, bukan kayu, tu salbiah juga. Tu dia panggil salbi am.
Hak salbi kita dok mengaji sifat salbiah ni, salbi khas. Dan dipanggil juga salbi sifat. Yang 5 tu dia panggil salbi sifat ataupun salbi khas. Sifat salbiah Tuhan ni banyak. Mana? Tuhan bukan lelaki, Tuhan bukan perempuan, Tuhan bukan. Tu salbiah juga. Dia panggil salbi am dan salbi zat, salbi sifat. Dia panggil salbi zat. Am tu salbi zat. Yang khas tu salbi sifat. Jadi bila kita faham Tuhan baharu, Tuhan bukan binasam, Tuhan bukan menyamai dengan makhluk, Tuhan tidak menumpang, maka kita boleh kata dah Tuhan ini bukan kayu, bukan besi, bukan binatang, bukan. Ni dia panggil salbiah. Cuma tak sebutlah bukan. Salbiah dia ada nama dia. Mana? Kidam, nama bagi tidak ada awal. Pokok, nama bagi tidak ada akhir. Bukan ni dalam Quran banyak. Qul huwallahu ahad. Allah tunggal. Kalau orang faham betul, ahad tu dah cukup. Tapi Allah sebut lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak lam tu bukanlah. Tuhan tunggal, bukan diperanak, bukan menyamai yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tawakkal al hayyil ladzi, bertawakallah kamu di atas Tuhan yang hidup. Lagi la yamut, tidak mati. Nabi berkhutbah wahdah la syarikalah. Wahdah cukup. La syarikalah tak bubuh, tak apa. Itu dia panggil sifat salbiah. Salbiah dia panggil. Tu. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tak bukan sama yang lain, Tuhan bukan sama yang lain. Itu salbiah. Lalu Tuhan sebut pula wa huwas samiul basir, dia ada ma'ani. Tu kalau nak cerita ni, tu kata nak cerita sungguh-sungguh, dia kena mengaji lama lah. Saya pun tak sedap nak cerita, tak sempat. Kenapa sebut kidam? Ni dia ada pula tu. Kenapa sebut kidam dulu, kemudian baru bakok, kemudian baru mukhalafah, kemudian qiyam wa nafsi, kemudian wahdaniah. Dia apa? Tapi tak apalah, boleh lah. Kita mikir sendiri tak apa, tak masalah. Tapi semua ada sebab. Tadi ada orang tanya, Ustaz, boleh tak salbiah kita mulakan? Boleh, tapi tak boleh. Biar bagi dia pening begitu. Ustaz ni kok mana? Dia tanya soalan pening-pening sangat. Boleh ikut kamu kan abuh pun. Tak boleh ikut akal tertib. Kamu nak kata Tuhan tunggal, kamu nak kata Tuhan ni tak menyamai, kamu kena tahu dulu sifat-sifatnya. Mana? Tuhan ni tidak ada awal. Bila tidak ada awal, tidak ada akhir. Bila tidak ada awal, tidak ada akhir, confirm dia mukhalafah, tak sama kita. Bila dia tak sama kita, maknanya dia tidak menumpang, qiyam nafsi. Bila dia tadi ni tidak ada awal, tidak ada akhir, tak sama dengan kita, menumpang sikit pun, dia tunggal. Tu panggil wahdaniah, tu tertib, sifat salbiah. Kemudian nanti dia datang ma'ani. Ma'ani dia ada 2 torik. Ada torik ulama sebut hayat dulu, itu torik pada'eh. Pada'eh disebut hayat dulu, hayat ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Tapi majoriti ulama lain dia sebut kudrat, iradat, ilmu. Pada'eh hayat, kudrat, iradat, ilmu. Dalam kitab Faridah yang lain, kudrat, iradat, ilmu. Baru hayat. Padahal dia sebut hayat dulu. Semua dua-dua betul. Dia panggil ada torik tadalli, torik taraki. Torik taraki ni sebut hayat dulu. Tu dalam kitab ni dia sebut. Yang kita kata pada ini lawan kitab lain. Orang lain sebut kudrat dulu. Dia pergi sebut hayat dulu. Kalau kita berdebat sungguh nak ada kudrat iradat, kena ada hayat. Hayat kan sifat apa? Tusahihu, sifat yang mengesahkan adanya sifat idrak. Kalau kita akal lah. Nak hayat dulu, baru nak hukum ilmu kudrat iradat. Tapi yang duk kata, kena buh kudrat dululah. Kita yang duk kata hayat dulu nak tanya kudrat. Kenapa buh kudrat dulu?
Kenapa tak buat ilmu dulu? Kenapa tak buat hayat dulu? Tak buat kalam dulu? Betapa tu ingin cerita. Kenapa buat hayat dulu? Kenapa buat kudrat dulu? Kalau munasabah, hayat dulu. Memang kalau kira berdebat, hayat dulu. Tapi kenapa Syekh Wan Ahmad dia tak buat hayat dulu, dia buat kudrat. Dan kitab-kitab lain bubuh kudrat dulu. Tak buat hayat, tapi ada juga kitab buat hayat. Tapi tak banyak. Tapi pada ini dah orang panggil dia ni, dia berani. Jadi orang lain tak berani nak terjemah, dia terjemah. Rupanya dalam kitab As-Suhaimi Hasyiah bagi Syargawi Al-Hududi, dia kata dalam menemukan sifat ma'ani ni ada dua tarikah. Taraki, tadalli. Taraki disebut hayat dulu, baru sebut kudrat di belakang. Tadalli sebut kudrat dulu, baru hayat di belakang. Rupanya pada ini dia ada alasan dia. Tapi jenis kita ni taklid. Orang dulu pakai kita pun buat macam tu. Tapi nak buat ikut suka pun dia kena ada disiplinnya. Tu masalahnya. Kita kalau itu pandai ikut suka. Pandai buat hayat dulu. Kita lain buat kudrat. Aku nak buat kalam dulu. Jangan, ada disiplinnya. Jangan pandai-pandai. Kan? Pandai dia ada hujah dia. Ini masalah kita ni. Pada ayat tu dia mengesahkan bagi ada makna yang lain. Kalau kita menjadi kitab sifatun tusahihu al-idrak. Dia mengesahkan pada akal, pada logik. Kalau pada si hakikat, bukan nak kena hayat dulu. Semua ada pada azali, semua ada masing-masing. Sama dengan Tuhan. Ni nak cerita kenapa bubuh kudrat dulu. Bubuh kudrat dulu sebab kudrat ni kesinambungan daripada perbahasan wahdaniyat. Perbahasan wahdaniyat di ujung dia. Esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Esa Allah pada apa mana? Tidak ada siapa pun yang berkongsi mencipta alam ini. Bila tutup esa Allah pada perbuatan, munasabahnya apa? Kudrat. Lalu disebutlah kudrat Tuhan. Faham tu? Sebab tu banyak kitab kudrat. Sebab kudrat tu kesinambungan daripada perbahasan wahdaniyat yang ujung. Mana? Perbahasan wahdaniyat yang terakhir ialah esa Allah pada perbuatan. Allah saja yang mencipta. Kudrat Allah dengan kudrat Allah dengan jalan takdir. Lalu ulama tak mau bagi lupa, lalu ulama terus sebut kudrat. Sebab kita tak lupa. Tapi pada dia bubuh hayat sebab mesti kena hayat dulu. Nak katalah ke mana Tuhan kuasa kalau Tuhan tak hidup. Kalau kira logik. Apa? Tu dia panggil torik. Ni kita pada komen nak jawab tadi. Ni apa? Ini sebut hayat dulu. Orang sebut kudrat dulu. Nak tanya. Sebut kudrat dulu sebab apa? Nak jawab tadi. Dah lepas sebut kudrat dulu. Sebut kudrat lah. Jangan bagi lain sama orang lain. Jangan duk pergi kalam dulu. Dia pun nak bagi lain. Dia nak bagi dia masyhur. Nak bagi lain. Dia pun buh kalam. Tu tak reti tu. Orang tak faham. Dia kena buh dua je. Tak hayat kudrat. Jangan buh sifat lain selepas daripada selepas pada wahdaniyat. Itu tartib akal tau. Tartib akal. Dia hakikat dia bukan bersusun begitu. Tapi dia nak cerita satu-satu, dia kena ikut logik. Sebab tu dalam kitab sebut pertama, kedua sifat ni. Pertama pada sebutan dan kiraan akal. Bukan pertama tu pada hakikat. Bukan. Hakikat sifat Tuhan bukan ada 1, 2, 3, 4. Nak bagi faham betul ni. Dia faham biar sebut salbiah. Maknanya sifat tu. Dia menunjuk. Terus kita faham pada tidak adanya perkara yang tak layak Tuhan. Jangan kita kata begini. Sifat salbiah, kidam tu dia menapi awal. Tak, bukan. Kidam bukan mana. Kidam tu nama tak ada. Kalau dia menapi, makna kidam tu bukan salbiah lagi. Dia tolong-tolak. Tak. Kidam tu maknanya apa? Kalau kita kata mandul, nama bagi tak ada anak. Bukan mandul itu menolak, menapi nama anak. Mandul tu nama tak ada anak dah. Bila sebut kidam, dia bukan menapi. Ternapi. Bila sebut ternapi awal. Bila sebut bakok, ternapi akhir.
Dia bukan kidam menapi awal. Kalau kidam menapi awal, mana kidam tu bukan salbi lagi, bukan sifat salbiah lagi. Ni payah sikit lah ni. Payah. Tapi kena faham. Kalau tidak, kalau orang tanya, macam tadi lah. Apa beza ma'ani dengan salbiah? Salbiah, kidam menapi awal, kudrat menapi lemah. Cuma kudrat memang menapi lemah. Tapi menapi lemah selepas daripada kita bahas kudrat itu. Tapi sifat salbiah, bila kita sebut dah, kita terus bahas. Sebab bila benda yang ada, kaji dulu dia. Macam bila sebut kereta, kereta tu benar ada. Kita akan tanya warna apa, berapa, jenis apa kereta tadi. Kita baru kita faham. Dia bukan kereta hak jenis lain. Gitu. Tapi bila kita sebut sifat salbiah, terus bila sebut, Tuhan tidak ada awal. Macam mana kita sebut bogel tak berbaju. Tu. Bogel tak berbaju lah. Ini sama datang. Kamu datang. Lagu mana? Keadaan kamu datang. Pergi ke sana. Bogel. Baju apa kamu pakai? Putuskan hubungan. Nak bagi faham betul-betul ni. Ini saya sekadar ni lah. Bukan saya datang ni tak mau bagi faham. Tuan-tuan faham tau. Nak bagi faham tu tak payah macam tu lah mutahid. Kemudian tuan-tuan perempuan kena faham 2 hari ni bukan dia lah. Bukan tu nak faham terus. Tapi nak dapat berkat. Kurangnya pernah dengar dulu. Kita tahu betapa alimnya ulama dulu. Betapa alimnya ulama dulu. Hebat ulama dulu. Baik. Sifat salbiah. Apa dia sifat salbiah? Wahiyal kidam. Tak nak baca dulu. Wahiyal kidam bizzati fa'lam wal baqa. Kalau kita nak baca betul, no? Wahiyal kidamu bizzati fa'lam wal baqa. Wahiyal kidamu bizzati fa'lam wal baqa. Bunyi kelong. Jadi dia nak kena buang banyak. Dia kena baca bunyi. Jangan tulis. Wahiyal kidam bizzati fa'lam wal baqa. Qiyamuhu bin nafsihi niltat tuqa. Tu bukan bin nafsihi tu. Alif lam tak ada. Bin nafsihi saja. Wahya. Asalnya wahya. Al-kidam asalnya kidamu. Sebab tu mubtada dan khabar. Wahya al-kidam bizat. Tapi oleh kerana syair wahyal kidam bizati lam wal baqa. Baqa tu bisu juga. Asalnya hamzah mat wal baqa. Tapi oleh kerana syair terpaksa kena buang jadi wal baqa. Qiyamuhu bin nafsi niltat. Qiyamuhu bin tu bukan bin nafsi tu. Qiyamuhu bin nafsihi niltat tuqa. Qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqa bi nafsihi. Bukan bi nafsi. Maksud baik kita terjemah dulu. Iaitu sifat salbiah tu kidam. Kidam dengan zat dipanggil. Kidam dengan zat. Maka hendaklah ketahui engkau dan baqa. Selepas kidam baqa. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi dia panggil di sini dia panggil hazfu naz'ul khafid, mentanggalkan huruf khafat. Asalnya al-kidam wal baqa wa qiyamu, tapi dah syair dia pi buang huruf khafat, dia panggil naz'u al-khafid. Tu. Mana? Bila Allah dengan sendirinya, nescaya bila kamu tahu ini telah dapatlah oleh engkau sifat takwa. Tu kamu akan dapat sifat takwa. Baik. Pertama kidam. Kidam bizat. Dia panggil kidam az-zati. Apa makna kidam zati? Maknanya Allah Ta'ala tu qadim bagi zatnya bukan kerana elat. Mana apa? Tuhan Esa ni Esa dengan zatnya. Bukan Tuhan ni kekal, Tuhan ni sedia dengan zatnya. Kerana zat dia tu qadim, zatnya tu Tuhan. Bukan elat dan punca yang lain. Maksud bizat ni la li'illatin. Bukan kerana elat yang lain.
Dia di sini kidam zati bukan lawan bagi ghair. Kita bila sebut bizati kita akan lawan, kita bukan bil ghair, sebab kidam bil ghair ini tidak ada istilah. Siapa mengatakan ada kidam bil ghair kafir. Melainkan Mu'tazilah saja mereka kata ada kidam bil ghair. Tapi Mu'tazilah yang pelasapah. Mu'tazilah bukan semua. Pok pelasapah. Sebab pok pelasapah mereka mengatakan ada sesuatu tu dengan elak dan makhluk. Bila ada Tuhan, kita kena ada. Makhluk kena ada. Tak perlu Tuhan bagi jadi. Ada Tuhan, adalah. Gerak cincin, bila gerak jari, geraklah cincin. Cincin kena gerak tak? Tak kena gerak tak? Gerak jari, gerak cincin. Ada Tuhan, adalah makhluk. Ada sah, ada kulat. Maksudlah begitu. Kulat tak kena buat tak? Tak kena buat. Ada kayu basah, pum, tumbuhlah kulat. Gerak jari, tergeraklah cincin. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, dia ada pelasapah. Pok pelasapah ni mereka mengatakan ada qadim bil ghaib. Qadim dengan sebab lain, sebab tumpang. Qadim dengan sebab tumpang Tuhan. Tuhan ada sedia kala, makhluk ada pun sedia kala. Alam ni pun ada sedia kala. Dia dengan sebab ada Tuhan. Bila gerak cincin, gerak jari, geraklah cincin. Tak perlu gerak jari kemudian menggerakkan cincin. Tapi kita ahli sunnah, gerak cincin tak semestinya bergeraknya jari. Gerak jari tak semestinya gerak cincin. Lagu mana, macam mana, itu adat. Bila kita fikir adat, kita akan kata lagu mana, macam mana. Tapi kalau akal kita ni yang cerdik, tak ada salah jari bergerak, cincin duduk diam. Kan? Dan cincin bergerak, jari duduk diam. Tak gerak kat sini memang boleh. Ni gerak macam ni boleh. Tuhan tunjuk tadi hal lain. Duk cabar Tuhan ni. Takut tadi hal lari. Tengok cincin duk gerak, cucak duk gerak. Lari dah. Nak lari kat mana? Cincin duk dekat jari dah. Tuhan boleh buat tu. Isra' Mi'raj kita percaya. Kan? Isra' Mi'raj kalau kira akal, kalau kira adat, tak logik langsung. Tak logik tu salah. Tak terima adat, bukan tak terima akal. Tak adat. Buk itu. Tak terima adat. Isra' Mi'raj. Tapi kita ni akal kita dah dilatih. Kita percaya Tuhan ni maha berkuasa. Dia boleh buat. Tu pentingnya Isra' Mi'raj. Dia boleh buat. Lebih pada tu. Macam mana kita bayangkan, macam mana boleh naik ke atas daripada Masjid Haram, Masjid Aqsa, naik ke atas pula satu malam. Sedangkan dalam cerita tu Nabi singgah, Nabi naik pula ke satu langit, beri salam pula. Tu dalam hadis Bukhari. Tanya siapa, sebut nama parti singgah, naik turun jumpa ni Musa. Tu cerita berbulan. Kalau kira naik pula ke atas tu bukan cerita bulan, cerita juta tahun. Kalau kira adat, kadang kita sebut langit pertama, bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan nak sampai. Tak percaya cuba try. 500 tahun. Tapi pesan kat dekat anak cucu lah. Pok berjalan ni, pok mati. Turun anak pok sambung pula. Sambung lah. Sampailah beribu cucu. Lepas cucu cicit piok kan. Lepas piok tak tahu mana. Baru sampai ke langit pertama. Tebal langit pertama pula. Ni Ibnu Abbas kata tu. Ibnu Abbas kata. Tebal langit pertama pula 500 tahun perjalanan. 500 perjalanan. Tak percaya Ibnu Abbas lah. Cuba pergi buka tafsir Ibnu Abbas. 500 tahun perjalanan pula. Langit pertama. Langit kedua juga tebalnya 500 perjalanan. 500 perjalanan. Tahun 500 perjalanan. 500 tahun. Begitu tebal-tebal seterusnya. Kalau kita kira akal, adat. Bukan akal, adat. Adat tak boleh sampai. Tak boleh sampai. Itu adat. Kalau ikut pendapat Albert Einstein. Berarti juga Albert Einstein tak boleh sampai. Lagi pertama tak boleh sampai.
Hak rambut kena panas kilat. Dia duduk gaji kum jadi begitu rambut dia. Albert Einstein. Kan? Albert Einstein bagi juga. Kan? Albert Einstein kata, dia ada teori mengembang. Dalam istilah Einstein, langit mengembang. Memang mengembang. Dia kata, Albert Einstein, dia kata tak boleh sampai ke langit pertama. Dia sebab teori mengembang. Sebab langit ni, dia mengembang. Mengembang ni dia luah-luah. Wa inna lahu lamusiun. Rupanya jumpa dalam Quran, kami duk peluah langit. Kami duk peluah. Jadi Albert Einstein dia kata, kalau masa kita nak naik roket, langit pertama duduk sini, lah ni lah kena pergi. Kita ligan ni. Ni duduk sini lah. Okey, duduk sini lah. Ligan. Cukup 500 tahun. Hidup kat atas ni. Jangan tengok lah. Duduk kat atas tu. Ligan lagi. Ligan. Dia punya macam tu. Pak. Ligan lagi. Macam tu lah. Tu kata Albert Einstein. Cuma hidayat tak dapat. Nak macam mana? Macam tu. Macam berkata Albert Einstein. Socrates. Plato. Aristoteles. Saya sebut dah itu. Plato dia kata Tuhan ni mesti Socrates dia menolak konsep Tuhan ni banyak. Dia kata Tuhan ni mesti satu. Tak boleh Tuhan banyak sampai dia kena penjara. Mati dah penjara Socrates. Sebab dia tolak pemahaman Tuhan ni banyak. Itu Socrates. Pendapat dia sama kita tak? Sama. Cuma dia hidayat tak dapat. Sampai dia mati dah penjara. Sebab dia tolak konsep Tuhan banyak. Plato Tuhan pula dia tak mesti sama, dia tak boleh sama dengan yang apa yang dia ada. Tu dia. Tu Plato. Jadi kalau kita menolak falsafah, kan? Kalau ini falsafah, jadi maknanya Plato, Socrates bapa falsafah. Kalau Socrates kata Tuhan ni tak boleh ramai, kena satu. Kalau kita tak mau ikut falsafah, kita kena kata Tuhan banyak. Tapi Socrates pun teori tak boleh, bukan dengan makna bila kita sama dengan falsafah ditolak. Falsafah yang ditolak al-falasifatu al-makhlutah. Bil kufriyat. Falsafah yang bercampur aduk dengan unsur-unsur kufur. Bukalah kitab mana pun. Al-falasifatu al-makhlutah bil kufriyat. Itu yang falsafah yang tak boleh kita ikut. Plato dia kata Tuhan tak boleh sama. Tuhan ni dia mesti tak boleh sama dengan apa yang ada. Tu Plato. Albert Einstein tak boleh naik ke langit pertama. Tak boleh naik. Apa tak naik langit kedua? Dia tak boleh sampai. Sebab teori mengembang. Langit mengembang. Jadi Tuhan kata apa? Kami luaskan langit. Bila dia duk bangga teori mengembang ni, dia dapat anugerah. Teori itu diakui oleh para saintis lain. Tiba-tiba juga kami perluaskan langit itu. Apa luas? Mengembang. Naik. Itu dia. Sampai dia pun tak ada sikat rambut. Seronok tengok dia. Misai dia kan, rambut macam tu. Tak ada nak sikat, mikir. Tapi macam mana hidayat tak dapat. Mudah-mudahan kita tahu mana. Habis. Tapi pok ni sembunyi, teori Albert Einstein ni. Duk kata boleh naik atas bulan. Bohong. Boleh naik atas langit, bukan langit. Wahiyal kidam wal baqa. Okey, habis. Itu tidak. Tu. Kidam bizat. Dia falsafah ada kidam bizat. Dia ada kidam bil ghair. Tapi dalam ni sebut bizat, bukan bizat lawan bil ghair. Sebab dalam ahli sunnah dia tidak ada kidam bil ghair. Kidam bil ghair apa mana? Dia jadi qadim dengan sebab yang lain. Tak ada Islam. Siapa-siapa yang mengatakan ada qadim lain daripada Allah dan sifatnya, kafir. Dalam kitab mana pun begitu. Dalam kitab siapa-siapa mengatakan ada qadim selain daripada Allah dan sifatnya, kafir.
Tak ada istilah qadim bil ghaib. Takut kita faham begini. Qadim bizat ni lawan bil ghaib. Tak. Bukan qadim bizat bukan makna lawan dia bil ghaib. Tak ada istilah qadim bil ghaib. Malaikat puak falsafah saja mengatakan qadim bil ghaib. Fa'lam, hendaklah kamu tahu, wal baqa, dan baqa. Sifat baqa. Okey. Baqa tidak ada akhir. Bila sebut baqa jangan sebut apa dah. Baqa sedia. Apa makna sedia? Tidak berakhir. Bukan baqa tu menapi akhir. Baqa tu diri tak ada akhir, tidak ada awal, tidak ada akhir dah. Bukan dia tolong menapi. Tolong menapi makna dia bukan salbiah. Lepas tu salbun di mana insilap. Napi di mana ternapi. Payah tu. Nak baca mana? Tu kita faham sifat salbiah. Wa yamu bi nafsih, dan diri Allah dengan sendiri. Tilkat nil tatuqa, niscaya kamu akan mencapai ketakwaan. Nilta mana adrakta. At-tuqa di mana at-taqwa? Taqwa imtisalul ma'murat wal manhiyat. Tu. Imtisalul ma'murat fi'lan wal manhiyat tarkan. Apa makna? Segala suruhan Allah secara praktikal, wal manhiyat, dan menjunjung larangan Allah secara tinggal. Tu ada ulama kata begitu. Boleh kita kata imtisalul awamir, ijtinabun nawahi. Boleh juga imtisalul ma'murat fi'lan wal manhiyat tarkan. Mana dia menjunjung segala perintah Allah, dia menjauh segala larangan Allah. Kata at-tuqa wa taqwa wahid. Tuqa dengan takwa ni sama. Tu. Wahid. Habis. Itu qiyam nafsi. Tapi kena faham sikit. Qiyam nafsi, apa makna qiyam nafsi? Berdiri Allah dengan sendiri. Bukan makna berdiri Allah dengan sendiri, dia duduk kemudian bangun. Bukan. Itu kita pun boleh, saya pun boleh. Saat ni pun saya nak bangun. Kan? Berdiri dengan sendiri ni maknanya dia tidak pandai. Kan? Ada dia, tidak perlu ada sesuatu untuk dia menumpang. Itu makna dalam Ummu Ibrahim sebut la yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Tidak kepada tempat untuk dia duduk menumpang, dan dia tidak berhajat kepada pencipta. Tak berhajat bertempat menumpang bukan makna Tuhan tak duduk di tempat mana begitu dah. Maknanya Tuhan bukan jenis sifat. Sifatnya kena ada arat, kena ada jirim. Macam merah. Nak ada dia kena ada buah, kena ada cabai. Cabai itu dia panggil zat. Dia panggil zat. Dia panggil dengan arat. Pedas pun arat. Kalau sifat ni pedas dengan merah tu dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Bila kata merah hijau, tu salbiah. Cabai tu ada, tu nafsiyah. Di benda-benda lain pun dia ada sifat-sifat ni. Dia bukan sifat Tuhan dia, sifat Tuhan lah. Kita ni ada makni dia. Ni macam kotak, macam kek. Wangi dia tu sifat, dia panggil arat. Kek tu dia panggil zat, ataupun jirim. Bila kita iktibar, bila kita berbicara tentang arat, maka itu dia panggil jirim. Dia panggil jirim. Boleh juga dipanggil jirim. Sebab jirim dia punya sifat nafsiah dia mesti menerima arat, mesti ada arat, dan arat dia mesti berjirim. Itu. Jadi tu nak Allah ni dia bukan jenis sifat. Sifat ni nak ada dia kena tumpang di lain. Tumpang di lain ni bukan makna duduk di atas kursi, duduk di rumah, bukan. Tempat ni makna dia kena ada satu benda yang dia menumpang. Macam contoh merah. Merah bukan dia ada sendiri. Dia kena ada di buah, kena ada di kotak, kena ada di cabai. Begitu juga pedas. Pedas tidak boleh ada sendiri. Pedas, bila sebut pedas, dia mesti ada benda. Pedas saja. Itu dia panggil arat. Arat ni dia menumpang di lain. Maqama bil ghaib. Itu arat. Kita tak boleh pergi kedai nak beli pedas saja. Pergi kedai nak beli manis.
Tapi di Kelantan lain lah. Beli manis lain. Kelantan dengan petani manis tu kuih lah. Cicok. Nak beli manis. Hak tu Tok Guru hurai lagu mana di petani. Tok Guru walaupun duk hurai sakan nak ni, dia tetap kata pergi beli manis. Manis tu apa? Cicok-cicok manis. Dalam dia duk ajak tu, arak tu tak, dia mesti menumpang dia lain. Tapi Ustazah mau pergi beli manis. Kita nak iktiraf Tok Guru boleh dah masa tu. Tapi nak boleh lah. Baba, manis mana boleh beli? Marah dia, budak ni cerdik lajak. Manis tak boleh beli Yang kena beli gula. Nak beli manis tak boleh. Kalau boleh beli manis, memang kita jimat. Gula mahal ni sebab berat. Ni sebab gula tu, bukan sebab manis. Masin, boleh beli masin. Dia kata ada nanti dulu. Tunggu Ustaz. Dia tunjuk parang ligan. Tu dia ni masin. Nak. Masin, manis, panas, sejuk. Semua dia punya arak. Nak ada dia kena ada sesuatu jirim, satu zat. Jenis masin manis. Sebab dia bukan arak, dia zat. Nampak? Tu. Sebab tu kita bila kita berjalan waktu malam, kita nampak putih, kita lari tak? Nampak putih lalu. Kepala tak nampak. Putih saja. Dia nampak kepala nampak. Dia nampak siapa? Tok Imam, Assalamualaikum Tok Imam. Ni tak? Yang Tok Imam kepala tak ada. Nak kata ni pun kaki tak ada. Putih saja berjalan. Agak kita senyum tak? Bohong. Tok Imam pun lari. Pecum lari menyesak. Serban tinggal. Sebab apa? Putih tak boleh berjalan dengan sendiri. Melainkan ada lembaga di sebaliknya. Sebab kita faham itu. Kalau kita faham aurat boleh berjalan dengan sendiri, kita tak kisah kalau putih berjalan. Putih. Dia pergi kat dia lah. Ataupun hitam lalu. Hitam. Biasa hitam lalu. Biasa. Tak ada apa-apa. Tapi jangan kata malam. Ni kalau siang ni pun ni kalau hitam lalu. Barangkali saya yang lari dulu. Dia tiba nampak hitam je. Sebab apa? Di sebalik hitam. Sebab di sebalik sifat ada musuh. Di sebalik aurat ada jirim, ada zat. Itu yang kita takut. Bukan kita takut kat putih. Kita nampak putih tengah malam, kita lari. Kita takut kat putih. Takut. Kalau takut kat putih, baju kita putih, kita lari. Beg kita hitam, Allah mak lari. Tak. Kita takut di sebalik putih itu. Sebab apa? Putih tak ada, melainkan ada yang putih. Hitam tak akan wujud, melainkan ada yang hitam. Yang hitam tu kita takut. Tambah Allah, malam-malam tengok merah pula. Faham tak kita ni? Faham. Dia sebenarnya ilmu tauhid ni duk main dengan kita hari-hari. Macam sebut tadi, ada sungguh, tak ada, tidak. Kita duk cakap hari-hari pun tak salah ni. Dia duk main dengan kita. Cuma perlu ada guru duk cerita dekat kita baru kita faham. Lepas tu kita pergi kedai tak minta beli masin, tak minta beli manis. Walaupun kita beli garam, kita nak garam, kita nak masin. Nak masin, masak gulai tawar. Suami kata, dia tak pedas. Kita terbayangkan cabai. Kita beli cabai. Beli cabai tu kan nak cabai ke nak pedas cabai? Nak pedas cabai. Pun. Kalau boleh kita nak pedas saja, tak nak beli cabai. Saya nak beli pedas. Nak beli pedas. Saya nak beli pedas. Bukan di Sembilan lah, pedas, kampung pedas. Saya nak beli pedas. Tak boleh pedas, kena beli cabai. Cabai tu semua ya. Tapi dalam cabai. Jangan duk kata gula tu. Gula dengan manis hak tu lah dah. Apa ustaz lain-lain pula. Lain-lain. Manis. Yang duk di gula lain. Sebab tu manis ni dia tak sama. Kalau tuan-tuan duk di Thailand, manis di gula Thailand dengan gula Malaysia, manis gula Malaysia lagi. Saya duk Thailand kalau nak makan teh kena 3 sudu baru manis. Gula Thailand. Sebab tu orang Thailand kalau main Malaysia dia akan beli gula tu. Gula hijau.
Tak boleh. Orang Thailand sini akan beli. Sebab gula sini dia kasar, dia tebal, kemudian manisnya lebih. Gula Thailand kalau kita buruh 3 kali tak manis lagi. Kasih Thailand kalau manis kita tengok takut. Dia buruh gula punya banyak. Sebab di tempat ada gula pun banyak, tak manis. Masin, garam lah. Garam halus. Garam halus tu. Tak sama masin dia. Kalau kita masak gulai, bubuh garam halus, pahit gulai tu. Pahit. Kalau kita bubuh banyak. Lepas tu orang dulu dia bubuh garam halus. Garam tu dia lemak. Tapi masin dia tak kuat. Dia kena campak banyak. Lepas tu orang dulu kalau dia campak garam, kita tengok takut. Peru. Dia campak, dia masak. Lelaki dia masak. Sebab garam tu dia takkan masin kuat. Dia campak begitu dengan rokok dia sebelah ni. Dia campak begitu. Saat ni tengok, tawar lagi. Dia pegang tu. Berpom dia tok lagi. Kita tak pasal takut dah. Sebab garam tu, dia tak masin. Dia tak tajam. Tapi lama-lama dia akan pahit. Tak apa tahu. Tu garam. Dia sama. Jangan kita kata setiap manis tu gula, setiap gula tu manis. Setiap cabai tu pedas, setiap pedas tu cabai. Ada cabai yang tahap kepedasannya tu cabai kemerihalan. Cabai kemerihalan kalau kita tengok memang takut. Merah dia lebih pada cabai Melaka. Hijau dia merlik. Hijau dia tu lebih pada cabai Melaka. Tapi kita boleh pepok, perak makan. Tapi cabai Melaka hijau dia tak kuat, dia halus saja. Kalau pepok siap, tak cukup tanah lari. Dia ada cabai di Brazil, cabai yang paling pedas di Brazil. Masuk surat khabar, kecil lah. Makan tu macam mulut bakar. Orang putih kata, macam api duduk dalam mulut kita. Kalau kita makan sikit lah cabai tu di Brazil, halus. Kalau di Sabah ada cabai tu, halus cabai tu, tapi tak pedas cabai Brazil lah. Tapi Sabah orang buat balik cabai halus-halus, cabai Melaka yang halus duduk dalam plastik. Tu pedas, halus lah, tapi pedas. Nampak tahap kepedasan, sifat pedas yang duduk di cabai Melaka lebih, dia punya kuantiti lebih daripada cabai yang duduk di pedas yang duduk di cabai biasa ataupun cabai kemerihalan. Faham? Tu saya nak beritahu kata cabai tu bukan pedas, pedas tu mesti cabai. Ada tak pedas dan ada pedas yang bukan cabai. Mana? Lada. Coklat head. Coklat head ada apa cabai? Tak ada. Ada. Coklat head tu hak hitam tu, jangan hak Allah pedas. Tapi dalam kata pun bahan tak ada dalam tu tulis bahannya cabai Melaka. Tak ada. Cabai Melaka saya boleh buat. Kan? Orang coklat head ni laku. Nabi nak buat cabai Melaka tak boleh. Lada pedas tapi bukan pedas macam mana ni. Tu jangan kita kata Allah Tuhan dia bukan jenis aurat. Dan dia bukan jenis cabai. Dia memang Tuhan dia zat. Cabai memang zat. Cabai zat. Allah zat juga. Okey, kalau Tuhan dia bukan jenis pedas, okey, kalau itu dia jenis cabai. Dia berhajat kepada pencipta. Sebab tu qiyam wi nafsih ni la yahtaju ila mahal, dia tidak perlu kepada tempat menumpang dan dia tidak berhajat kepada mukhassis yang mencipta. Yang berhajat menumpang ialah pedas. Cabai tapi dia berhajat kepada mukhassis Tuhan yang mencipta dia. Allah dia bukan arak, dia bukan menumpang di lain, nak ada dia. Dan dia bukan kena jadi. Jadi Allah tak sama dengan pedas. Tak sama. Dia tak sama. Dia nak bagi faham. Jadi Tuhan dia bukan hulul, menjelma, meresap masuk. Kalau pedas dia hulul, dia panggil menjelma, larut, meresap di dalam cabai. Sebab tu kalau cabai kalau kita koyak, pedas itu duduk di semua tempat. Bukan di hujung pedas, di tengah tidak. Tak. Dia larut.
Jadi kalau sebab tu Allah dia bukan jenis larut di lain, maka tertolaklah pendapat golongan-golongan yang mengatakan God menyerap di dalam Jesus. Itu bila kita kata God menyerap dalam Jesus, maknanya apa? Jesus itu zat, God is. Faham? Kalau zat sama zat, dia tak boleh masuk. Zat sama zat tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Zat sama zat. Kalau zat sama zat boleh masuk, apatah tentang Tuhan, dia panggil ada kamutasil. Kamutasil. Zat sama zat. Itu kata jin masuk dalam badan, itu khilaf ulama macam-macam. Kan? Kata ulama tak, bukan jin masuk dalam tubuh. Jin min wayang di situ. Dia kontrol. Kalau kita kata kontrol, bukan nak kena tolak. Dia cakap keluar suara di situ. Itu ulama yang pakar-pakar jin yang menyebut. Kalau dia masuk tu bukan diri dia yang sebenar. Itu lakonan daripada luar. Jin ni dialah Tuhan beri dia kelebihan ini. Tapi zat sama zat tidak boleh masuk sama sendiri. Yang boleh masuk sifat. Yang boleh masuk sifat. Itu. Sebab tu Allah, kita tak boleh kata Tuhan ni kalau roh, boleh kita kata roh tu roh qadim. Tak boleh. Sebab roh ni dia satu benda, dia panggil satu jisim. Tapi jisim latif. Kalau ada roh yang qadim, roh ni dia boleh keluar masuk. Maknanya dekat Tuhan ada dua yang qadim. Sifat qadim banyak tak apa di Tuhan. Tapi jangan ada zat yang lain pada di Tuhan. Itu makna nil tatuqa. Mukhalifun lil ghairi wahdaniyah. Mukhalifun lil ghairi wahdaniyah bizati au sifatihil aliyah. Jangan baca dengan baris belakang. Mukhalifun bersalahan yang lainnya. Mukhalifun makna mukhalafatuhu ta'ala li ghairihi minal hawadis. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi yang lain daripada segala yang baharu ni. Tak sama bagi yang lain. Tu bagi faham elok, Tuhan tak sama yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu. Banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan Tuhan tak sama dengan yang lain. Dia tak perlu kita guna. Tak perlu duk pergi ambil dalil-dalil syubhat. Duk pergi duk tolak yang dengan ayat muhkam. Ayat muhkam. Ayat mutasyabihat, kita tolak muhkamat. Itu orang yang ambil mutasyabihat, tolak muhkam, dia tu orang yang Tuhan kata fi qulubim zair. Dia panggil ahlul zair. Orang yang ada unsur kesesatan dalam jiwa dia. Jajak. Nanti saya nak sebut nanti. Nanti lepas pada ni dia ada sebut nanti. Tentang hulul. Mukhalifun lil ghaib. Tuhan dan esa Tuhan. Wahdaniyah ni apa makna wahdaniyah? Tuhan tidak berbilang. Tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, tidak berbilang pada perbuatan. Apa makna tidak berbilang pada zat? Zat Tuhan tunggal. Diri zat Tuhan sendiri. Zat Tuhan tidak bergabung dengan mana-mana molekul ataupun elemen ataupun atom dan sebagainya, tidak. Zat Tuhan tidak berjuzuk, zat Tuhan tidak beranggota. Habis itu lagu mana? Tak ada lagu. Habis itu macam mana? Tak ada macam. Lepas tu tak ada apa. Habis tak habis. Nak tanya apa lagi? Habis tak tanya. Tu kaedah saya tu, tak ada orang lain tu. Saya cipta sendiri. Habis itu Tuhan lagu mana? Tak ada lagu. Habis macam tak ada macam. Habis tak habis. Lepas tu tak ada apa. Nak turut lagi. Tuhan macam mana? Tuhan tak ada macam. Sebab apa? Kerana Tuhanlah yang memacamkan macam. Padan dia muka dia. Lepas tu kita tanya, macam tu apa dia? Oh, dia tak tahu macam dia.
makulat. Kaif. Macam ni soal tentang kaif. Kita tanya kaif, dia tak erti pula dah. Itulah payah. You know? Ni kita nak iktiraf kitab kalam ulama. Saya teringin pok-pok ni main mengaji. Baru dia tahu betul susahnya ulama dulu nak faham kalam ulama. Kamu senang-senang nak tolak mentah-mentah. Tuhan macam mana? Tuhan tak macam. Kenapa? Kerana Tuhan memacam. Macam tu apa dia? Dia tak tahu pula macam tu. Tanya Tuhan macam mana? Macam dia tak tahu. Tuhan di mana? Kita tanya. Tuhan tak di mana-mana. Kerana Tuhan yang memanakan mana? Tuhan tak bermana kerana dialah yang memanakan mana. Dia walaupun bunyi pelik tapi memang betul. La yuqal aina man ayyana al-aina. Kata di manakah mereka yang mengadakan aina? Jangan duk tanya Tuhan ni di arasy kah? Arasy tu Tuhan cipta. Soal anil makan. Faham? Aina soal anil makan. Tanya tentang tempat tu aina. Kaif soal tentang sifat. Tuhan macam mana? Lagu mana? Itu kaif. Ilmu makulat. Dia bahas pula sifat tu apa dia? Dia bahas masa tu apa dia? Bila? Jangan tanya tentang Tuhan tentang bila. Kenapa? Tuhan tidak berbila kerana dialah yang membilakan bila. Tak mau tanya dah apa benda tu. Lepas tu dia tanya tak apa kita tanya. Bila tu apa dia? Bila? Bila apa tak tahu nak Tuhan. Bila tu apa dia? Bila as-soal anil zaman. Zaman tu apa pula? Tu dia. Zaman. Nak tanya dia tak erti. Biar kita tak erti pun. Kita tanya soalan tu, dia tak boleh jawab, kita pun tak tahu. Tak apa. Ilmu makulat dia bagi. Ni dia perkataan Tuhan duduk tempat tu tempat adami. Makan adami. Tahu tak makan ni apa dah? Makan ni daripada kana. Kana makna wujidah. Boleh tengok dalam hasyiah saniyah karangan Syekh Makhluk Hasanin. Dia kata ittifaq segala ulama makan ini wujudi. Ngaji makulat pun tak. Lepas tu kalau makan adami, Tuhan duduk di tempat yang tak ada. Tempat tak ada. Tuhan ada tempat tu tak ada. Belik. Aku tak. Dia nak jawab tak boleh. Dia sebut makan adami. Makan tu daripada kana. Kana makna wujidah. Dia panggil kana tam. Mata tu jadi. Mata takunu. Apa makna? Mata takunu. Mata tahsulu. Mata tu jadu. Itu kana tam. Makan tu daripada kana. Kana makna wujidah. Didapati. Kalau tak dapat, tak nama tempat. Dalam makulat bahas pula tempat tu apa dia? Dalam makulat. Dalam ilmu makulatul asyarah. Dia bahas pula tempat tu apa dia. Jadi bila kita ni ilmu tak cukup, alat tak cukup. Jadi kita sibuk juga nak bincang. Hak ulama bincang. Allah. Jadi kita pergi bubuh racun dalam makanan. Kita bukan bidang kita. Kalau kita bukan bidang kita, jangan sibuklah. Bagi serahlah kepada orang yang bidang dia. Kita tengok lagu benar disiplin ulama dulu. Ulama dulu walaupun bila sebut ulama, tapi bila dia cenderung pada satu bidang, ulama tak akan pakai dah pendapat dia. Contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali banyak kan kitab dia. Al-Wasit, Al-Wajiz. Dialah yang mula-mula memerah kitab Al-Um. Daripada kitab dia. Baru dah datang Minhaj. Dia dulu yang perah. Tapi bila dia menceburi dalam ilmu tasawuf, perkataan dia ulama tak pakai dah. Sebab ini disiplin. Walaupun Imam Ghazali pakar, Al-Mustasfa karangan dia Usupik tak timbul dah sebab bila akhir hidupnya duduk dalam tasawuf, dan dia sendiri pun tak mau sibuk dah dengan ulama fiqh. Dia pun tak mau nak bantah dah. Sebab disiplin. Faham? Walaupun dia nak bantah Nawawi pun boleh. Sebab dialah orang yang memerah kitab 3 biji dia karang kitab. Perah kitab Al-Um. Al-Wasit, Al-Wajiz. Kemudian barulah datang Minhaj.
Minhaj tu berhalah sekali. Itu minhaj tu perahan daripada yang Imam Ghazali perah dah. Tapi Imam Ghazali dan ulama bila sebut Imam Ghazali cebur dalam bidang atas, dah mula tak pakai perkataan dia. Bukan tak pakai, mereka tolak. Mana mereka takkan berdalil dah dengan perkataan ulama tasawuf. Sebab tu kita tak jumpa dan kita dalam kitab fiqh kau berkata Imam Ghazali ini haram. Walaupun dia mengarang kitab fiqh cukup banyak. Dan dia mengarang kitab usul fiqh. Dan Imam Ghazali pun tak pernah bantah Imam Nawawi. Dia tak pernah bantah pula ulama. Sebab bagi dia itu bidang kamulah. Aku ni yang bidang aku. Walaupun dia memang ahli fiqh, tapi dia tak mau sibuk. Kita belajar di bidang lain, sibuk dengan bidang lain. Kena faham itu ni. Belajar bidang lain. Pomen kereta duk bincang tentang skruri nak letak di mana. Dia kata kereta bukan tayar 4, tayar 2 kah? Dia pomen motor. Dia kata enjin kecil saja ni, kenapa besar? Ni enjin apa ni kecil sangat? Besar sangat. Setahu aku enjin ni kecil je. Enjin motor hak kamu tu. Skru ni kenapa banyak? Sekarang sekarang kita macam ni. Sekarang realiti sekarang. Dia sibuk nak cakap tentang usuluddin. Dia sibuk nak cakap fiqh. Dia mengaji hadis nak cakap fiqh. Dia mengaji fiqh nak cakap usuluddin. Dia tak mengaji yang lain nak cakap tasawuf. Orang tasawuf duk berzikir tarikat sebagainya, dia tolak. Dan dia mengaji Allahu Akbar ni sekarang ni ke zaman ya Allah. Aduh. Meletiak banyak. Tak apa dia mengantuk time ni, kena meletiak banyak. Jadi kita berehat sikit dulu. Kita berhenti pada kata mukhalifun lil ghairi wahdaniyah. Ya rafiq ad-darb inni adhkuru al-fadla wa husni. Ya rafiq ad-darb inni adhkuru al-fadla wa husni. Innaha lahzat shukrin wa imtinan